Salam sejahtera dan selamat kembali ke dalam channel Cikgu Ruth untuk subjek matematik tahun 4. Hari ini kita akan masuk ke dalam tajuk yang baru, iaitu tajuk ruang. Murid akan mengenal pasti sudut dan garis. Okey, jadi cikgu akan mula dengan sudut terlebih dahulu. Apa itu sudut? Sekiranya kita tengok pada gambar rajah segi 4 tepat ini, kita nampak di sini sudut adalah ruang antara dua garisan yang bertemu, iaitu garis ini dengan garis ini. Bila bertemu, inilah yang dia akan hasilkan sudut. Dan sudut ni biasanya dia berkait dengan bucu. Sekiranya ada bucu, mesti ada sudut. Sudut ini dinamakan sudut tegak dan ia bentuk segi 4. Sebab apabila cikgu letakkan satu buku di sini, kita nampak buku ni boleh masuk ke dalam sudut ini. Jadi sudut ini dinamakan sudut tegak. Okey. Kemudian murid akan tengok pula, sebenarnya dalam segi 4 tepat ini ada berapa sudut tegak. Kita tahu bahawa segi 4 mempunyai 4 bucu, iaitu di sini 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau ada 4 bucu, dia mesti ada 4 sudut, iaitu sudut tegak. Kita kirakan 1, 2, 3 dan 4. Jadi segi 4 tepat mempunyai 4 sudut tegak. Bagaimana pula dengan segi 4 sama? Okey, ini adalah bentuk segi 4 sama. Segi 4 sama mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Kita nampak di sini sisi ini, sisi ini, sisi ini dengan sisi ini semua sama panjang. Murid tahu tak sebenarnya segi 4 sama ada berapa sudut? Ya, betul. Ada 4 sudut tegak sebab ia mempunyai 4 bucu dan semua sudut ini adalah sudut tegak. Okey, sudut tegak. Jadi segi 4 sama mempunyai 4 sudut tegak. Bagaimana pula dengan bentuk segitiga ni? Ada tak segitiga ni mempunyai sudut yang dipanggilkan sudut tegak? Sekiranya cikgu paparkan di sini segi 4 sama, kita cuba bandingkan segitiga ni dengan segi 4. Kita nampak di sini sudut yang dipunyai oleh segitiga ni rasanya macam kecil daripada sudut tegak yang dipunyai oleh segi 4 sama. Jadi nampaknya kecil. Jadi sudut di segitiga ini bukan sudut tegak, tapi ia dipanggil sudut tirus. Jadi tadi murid dah tahu kenapa ia dipanggil sudut tirus. Sebab sudut tirus ni lebih kecil daripada sudut tegak. Jadi namanya ialah sudut tirus. Segitiga ini ada berapa sudut tirus? 1, 2, 3. Jadi segitiga ni sebenarnya ada 3 sudut tirus. Baiklah, murid dah belajar ada 2 jenis segitiga, iaitu segitiga sama kaki dengan segitiga sama sisi. Kenapa segitiga ni dipanggil segitiga sama kaki? Sebab kita nampak dua sisi ni sama panjang. Okey, sama panjang. Sisi tapak ini tidak sama panjang dengan sisi yang di sini. Okey, dan segitiga sama sisi, kenapa ia dipanggilkan segitiga sama sisi? Sebab ia mempunyai 3 sisi yang sama panjang. Sisi ini sama dengan sisi bawah dengan sisi kanan. Semuanya sama panjang. Jadi cikgu nak tanya, segitiga sama kaki ini ada berapa sudut tirus? Ya, ada 3 sudut tirus. Dan segitiga sama sisi ini ada berapa sudut tirus? Ya, betul. Ada juga 3 sudut tirus. Dan kesemua sudut ini adalah sudut tirus.
Bagaimana pula dengan segitiga ini? Murid tahu tak segitiga ni apa namanya? Ya, kita namakan segitiga tak sama kaki. Sebab kaki di sebelah sini tak sama dengan kaki ini. Kaki ini nampak panjang, terpanjang sekali. Dan ini mungkin kedua panjang dan kaki ini terpendek sekali. Jadi di segitiga ini ia terdapat juga sudut. Okey, sudutnya di sini dan di sini dan juga di sini. Kita tengok sudut yang besar ni. Sudut yang besar ni, apakah nama sudut yang besar ni? Adakah dia lebih besar daripada sudut tegak ataupun dia lebih kecil daripada sudut tegak? Okey, cikgu akan bandingkan dengan segi empat sama. Nampaknya di sini sudut ini lebih besar daripada sudut tegak. Jadi kita tak boleh namakan sudut tirus. Kita kena namakan sudut ini sudut cakar. Okey, jadi sudut cakar ni adalah lebih besar daripada sudut tegak. Bagaimana pula dengan sudut di sini? Ada tak dia lebih besar daripada sudut tegak? Nampaknya tidak kan? Kalau tidak, dia dipanggil sudut tirus. Jadi kita tengok di sini segitiga tak sama kaki sebenarnya ada dua sudut tirus, iaitu di sini dengan satu lagi iaitu di sini. Jadi kita boleh buat rumusan di sini. Segitiga tak sama kaki sebenarnya mempunyai satu sudut cakar dan dua sudut tirus. Okey, cikgu harap murid dapat faham apa itu sudut tegak dan apa itu sudut cakar dan juga sudut tirus. Baiklah, kita akan tengok garisan pula. Hari ini murid akan belajar dua garisan, iaitu garis selari dengan garis serenjang. Murid pernah dengar tak apa itu garis selari dan apa itu garis serenjang? Baiklah, cikgu tunjuk satu gambar di sekolah. Kita tahu kebanyakan sekolah mempunyai tangga dan di sini menunjukkan satu tangga di satu kawasan sekolah. Kita nampak tangga ini ada garisan di sini. Ini garisannya. Semua dia lebih kurang sama dan jarak di antara dua garisan ini sama lebar. Okey, jadi garisan di sini kita boleh namakan garis selari. Garis selari ini ialah dia tidak akan temu di antara satu sama lain dan tak ada garis silang. Jadi sebenarnya kita boleh tahu garis selari ini mempunyai ciri di mana jarak tegak antara dua garis yang dilukis sentiasa sama dan mereka tidak bersilang. Okey, kita nampak garisan di sini tidak silang. Bagaimana pula kita nampak ada satu lagi garisan yang macam ni? Kita tengok pula dekat almari besi. Kita nampak ada garis memanjang dan juga garis menegak. Apakah nama garis ini? Sebenarnya nama garis ini adalah garis serenjang. Garis serenjang ini dia akan bentukkan sudut tegak. Sudut ni kita belajar tadi iaitu sudut tegak. Okey. Jadi kita boleh tahu garis serenjang ni mempunyai ciri-ciri iaitu garisannya bersilang pada sudut tegak. Baiklah, kita akan tengok satu lagi gambar raja. Dalam gambar raja ini boleh tak murid cari mana garis serenjang di dalam gambar ni? Kita nampak dekat bingkai tingkap ini. Bingkai tingkap ini membentukkan dua garis yang bersilang dan ia membentukkan sudut tegak di sini. Jadi garisan ini sebenarnya adalah garis serenjang. Murid tahu tak dekat mana ada garis serenjang lagi di dalam gambar ini? Ya, dekat bingkai gambar ini. Kita nampak di sini dia akan membentuk sudut tegak juga. Jadi di sini juga merupakan garis serenjang. Okey, boleh tak murid cari garis selari dalam gambar ini? Garis selari sebenarnya kita jumpa di sini. Kita nampak cat dinding ini membentukkan garis selari. Jadi sebenarnya ini adalah garis selari.
Baiklah, kita akan lihat bagaimana murid nak lukis garis selari. Terlebih dahulu, murid kena letakkan pembaris di atas kertas ini. Dan murid boleh ikutlah pembaris ini untuk lukiskan satu garis lurus. Kemudian, murid lukiskan satu garis lurus di sebelah bawah pembaris ini. Ini garis lurus. Jadi garis dua ni akan membentukkan garis selari. Selain daripada kita meletakkan posisi pembaris secara melintang, kita boleh letak juga pembaris secara serong. Dan murid boleh lukis juga dua garis yang merupakan garis selari. Okey, jadi kita dah siap lukis. Jadi kita nampak di sini, ini juga merupakan garis selari. Baiklah, bagaimana murid nak lukis garis serenjang? Untuk melukis garis serenjang, kita akan letakkan pembaris dulu di sini dan kita buatkan satu garis melintang. Kemudian murid letak satu pembaris menegak di atas pembaris melintang ini dan kita akan lukis garis daripada atas ke bawah. Jadi kita nampak di sini ada dua garis kita dah lukis dan ia bersilang di sini untuk membentukkan sudut tegak. Jadi ini adalah garis serenjang. Okey, cikgu harap murid dapat lukiskan garis selari dan juga garis serenjang. Baiklah, kita akan lihat soalan 1. Nyatakan garis yang selari dengan PQ. Kita nampak PQ ialah yang ini. Garis yang mana selari dengan PQ? Ya, garis RS, iaitu garis di bawah di mana ia tidak bersilang. Jadi murid kena ingat garis selari adalah garis yang tidak silang. Jadi kita boleh buat rumusan garis RS selari dengan PQ. Soalan B pula, nyatakan garis yang serenjang dengan PQ. Sekarang kita nak cari garis serenjang. Tadi kita dah buat garis selari, sekarang kita nak cari garis serenjang. Okey, ini adalah PQ. Murid tahu tak yang mana satu garis serenjang, iaitu bertemu, bersilang? Ya, QS. Jadi sebenarnya QS ni bersilang dengan PQ membentukkan sudut tegak. Jadi garis QS serenjang dengan PQ. Selain daripada QS, ada lagi tak garis yang lain yang serenjang dengan PQ? Betul. Garis PR ini serenjang dengan garis PQ membentukkan sudut tegak. Jadi kita boleh katakan garis PR serenjang dengan PQ. Jadi kita nampak di sini ada dua garis serenjang dan ada satu garis selari dengan PQ. Baiklah, kita lihat soalan yang kedua. Soalan kedua ini minta murid untuk lukiskan garis selari bagi garis lurus RS. Bagaimana murid nak lukis lagi satu garis supaya ia selari? Nak lukis garis selari, tadi cikgu kata kena letakkan pembaris di sini dan kita lukiskan satu lagi garis yang sama di sebelah kanan pembaris. Jadi ini akan menunjukkan garis ini selari dengan garis RS. Bagaimana kita nak lukis garis serenjang bagi garis lurus TQ? Okey, untuk nak lukis satu garis serenjang, kita kena letak pembaris macam ni dan murid lukislah satu garis melintang. Jadi garisan ini akan membentukkan sudut tegak dan ia merupakan garis serenjang untuk garis lurus TQ. Jadi cikgu harap sampai di sini murid boleh faham untuk topik ruang mengenal sudut dan juga garis. Jadi kita akan jumpa lagi dalam video tutorial akan datang untuk belajar kemahiran mencari perimeter luas dan isi padu. Bye.